Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hello. Salam. Waalaikumsalam, cikgu. Selamat pagi. Boleh semua Salam. buka kamera tak? Pagi. Kita nak tengok muka. Waalaikumsalam cikgu. Tak mandi ya, cikgu. Tak mandi. Buka start dah. Tak boleh. Sebab lagi kita nak buat aktiviti nak cikgu nak tanya lagi mesti nak kena buka juga. Tu sama ke? Kan boleh buka. Okay. Semua sihat lah? Alhamdulillah, cikgu. Okay. So hari ni apa yang cikgu nak fokuskan adalah berkaitan tentang satu sukan. Okay. Boleh dengar Boleh? Cikgu. Okay, tentang satu sukan di mana sukan ni dia melibatkan dua kemahiran, iaitu kemahiran dalam membuat larian dan juga kemahiran dalam koordinasi, iaitu melakukan langkahan. So kamu rasa kan untuk aktiviti atau sukan olahraga apa yang melibatkan dua kemahiran tersebut? Sukan olahraga macam lompat jauh ke? Lompat. Apa dia? Lompat jauh ke? 100 meter ke? Cuba teka. Apa yang cikgu nak ajak hari ni? Lompat jauh. Lompat jauh lagi? Ada lagi? Lompat pagar. Lagi? Lompat pagar lagi? Lompat gijang. Lompat gijang? Okay, Idham ada ni Idham. Idham diam je tu. 100 meter cikgu. 100 meter. 100 meter. 100 meter. Okay lagi. Isyam ada? Apa dia? Tak dengar Isyam? Lari berpagar. Lagi lari berpagar. Okay. So, apa yang cikgu nak fokuskan hari ni betul, iaitu sukan lari berpagar. Okay, yang mana sukan ni dia melibatkan dua aspek kemahiran yang cikgu nyatakan tadi lah. Okay. So, tanpa kita nak cakap lebih panjang, kita terus fokus pada topik hari ni. Sekejap Okay, ni slide. Okay, semua boleh tengok? Boleh nampak slide yang cikgu paparkan ni? Nampak. Okay, hari ni cikgu akan ajar kamu tentang sukan lari berpagar. Okay, dalam sukan lari, untuk aspek yang saya nak tekankan ataupun cikgu nak tekankan hari ni adalah tentang pengenalan, iaitu apa yang dimaksudkan dengan lari berpagar. Lepas tu tentang dia punya sejarah, tentang dia punya kategori sukan yang dipertandingkan dengan peraturan dalam mana kita nak melibatkan diri dalam sukan lari berpagar ni. Okay, sebelum kita pergi lebih dalam tentang fasa ataupun tentang kemahiran untuk sukan ni, so kita perlu kenal terlebih dahulu siapa atlet yang melibatkan diri dalam sukan lari berpagar ni. Okay, first kita ada Raizam Shahwan Sofian. Okay, Raizam Shahwan Sofian ni beliau masih lagi atlet muda, yang mana beliau masih lagi meneruskan karier sebagai seorang atlet lari berpagar Malaysia. Okay, yang kedua kita ada Nur Herman Majid. Okay, yang mana Nur Herman Majid ni beliau merupakan atlet senior yang sudah bersara dalam sukan lari berpagar ni. Yang mana sebelum beliau bersara, beliau sempat untuk menyumbang banyak pingat emas dalam sukan ini, iaitu khususnya dalam kejohanan lari berpagar. Dalam kejohanan sukan C. Maafkan saya. Okey, dalam sukan C yang mana beliau sudah merekodkan 6 pingat emas. Yang mana beliau telah menyumbang 6 pingat emas kepada Malaysia. Okey, iaitu Nur Herman Majid yang gambar yang kedua ni. Okey. Sebelum beliau bersara juga, beliau turut pernah memperbaharui rekod kebangsaan, yang mana beliau telah mencatatkan 13.73, iaitu pada kejohanan di Hiroshima, Jepun, iaitu kejohanan sukan Asia pada 1994, yang mana pada ketika itu beliau mendapat pingat gangsa. Mana beliau menyumbang pingat gangsa dalam sukan lari berpagar ini.
Okey. Untuk yang kedua kita ada Raizam Shah Wan Sofyan. Okey, Raizam Shah Wan Sofyan ni beliau merupakan individu dari Sabah yang mana beliau kejayaan antara kejayaan beliau pernah capai adalah beliau pernah mendapat pingat emas dalam Sukan C pada 2017, mana pada ketika itu beliau merekodkan masa sebanyak 13.78 pada ketika itu. Beliau turut pernah memecahkan rekod kebangsaan milik Nur Herman Majid ini, iaitu pada 2017 yang mana kejohanan berlangsung di Jerman. Iaitu beliau mencipta rekod baru iaitu 13.67 pada kejohanan tersebut. Okey, itu saja serba sedikit tentang latar belakang atlet lari berpagar di Malaysia. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada pengenalan. Okay. Untuk pengenalan, first cikgu akan ceritakan pasal sejarah. Okay, sejarah untuk sukan ini, pada awalnya sukan ini disebut lari maafkan saya. Okay, pada awalnya sukan ini disebut lari lompat pagar. Dimulakan di Great Britain pada abad ke-19, tetapi ramai yang mendakwa ia bermula di Bandar Eton, iaitu sebuah sekolah. Pada awalnya, pagar yang dilalui ialah pintu kandang biri-biri. Okey. Seterusnya, apa itu lari berpagar? Okey, lari berpagar ini merupakan satu sukan yang memerlukan seseorang individu untuk berlari melepasi halangan. Melepasi halangan yang telah disediakan. Okey, antara halangan tersebut adalah pagar. So, untuk larian 110 meter akan disediakan 10 pagar sebagai penghalang untuk menghalang, untuk memberikan kesukaran kepada pelari-pelari untuk mencipta masa yang pantas. Okey, kemudian berlari dalam lorong masing-masing. Okey, kemudian kita beralih pula kepada peraturan. Okey, pelari wajib berlari dalam lorong masing-masing. Okey, seperti mana yang kita tahu, untuk setiap satu track larian, kita ada 8 lorong. So, jadi setiap atlet perlu lari dalam lorong masing-masing. Tak boleh masuk ke lorong orang lain kerana ia akan mengganggu peserta-peserta lain untuk melakukan larian. Okey, seterusnya, pembatalan boleh berlaku jika peserta berada pada keadaan berikut: mengheret kaki di bawah palang pagar, melompat pagar di lorong lain, menjatuhkan pagar menggunakan kaki dengan sengaja. Okey. Kemudian kategori yang dipertandingkan. Okey, ini merupakan kategori yang dipertandingkan di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, yang mana untuk kalau kejohanan-kejohanan yang lagi besar, so dia akan ada dia punya penganjuran untuk kategori yang lain. Macam contohnya 4 kali 100 meter, 4 kali 100 meter, macam 60 meter lari pagar. So dia ada banyak kategori lah. Tapi yang ni saya hanya memfokuskan kepada di sekolah saja. Okey, untuk di sekolah, okey, 110 meter lari berpagar iaitu untuk atlet lelaki bawah 18 dengan bawah 15 tahun. Okey, 100 meter lari berpagar untuk atlet perempuan 18 dan perempuan 15 tahun. Okey, untuk 80 meter lari berpagar difokuskan kepada atlet lelaki 12 tahun dan juga atlet perempuan 12 tahun. Okey, kemudian untuk 200 meter lari berpagar ada untuk atlet lelaki 15 tahun dan juga perempuan 15 tahun. Okey, untuk yang terakhir kita ada 400 meter lari berpagar iaitu untuk lelaki 18 tahun dan juga perempuan 18 tahun. Okey. Itu saja yang kategori yang dipertandingkan di sekolah. Okey. Kemudian kita masuk pula kepada fasa-fasa melakukan kemahiran lari berpagar. Okey. Kita perlu kuasai setiap fasa kemahiran ni. Sebab apa? Sebab untuk kita nak memperbetulkan kita punya lakuan. So secara tidak langsung bila kita dah betulkan kita punya lakuan, so kita boleh improvekan kita punya prestasi. Okey. Selain itu, kenapa kita perlu melakukan ataupun menguasai fasa-fasa kemahiran ini adalah sebab untuk kita nak mengurangkan risiko kecederaan. So daripada sini
Jika kita belajar semua benda ni, kita dapat mengurangkan risiko kecederaan. Sebagai contoh, macam kita tahu kedudukan kaki untuk kita nak landing kaki apabila kita dah melepasi pagar, so kita nak landing kaki, kita tahu kedudukan yang betul. So jadi daripada situ kita dapat mengurangkan risiko kecederaan kita. Okey, untuk fasa yang pertama kita ada fasa larian. Okey. Untuk fasa larian ni, dia punya range adalah antara individu ataupun atlet berada pada starting block ataupun blok permulaan hingga ke dia terus melakukan larian. Iaitu merupakan fasa dia. Fasa pertama iaitu fasa larian. Okey. Untuk fasa ini, ia perlu bersedia untuk memulakan larian di blok permulaan. Okey, iaitu pada kedudukan bersedia lah. Macam kita berada di starting block dan kita punya kedudukan badan, kita punya mata. So yang tu memainkan peranan yang penting dalam fasa persediaan ni sebelum kita nak memulakan larian. Okey, kemudian yang seterusnya, dalam fasa ini masa reaksi memainkan peranan yang penting dengan melonjakkan badan ke hadapan sejurus selepas pertandingan dimulakan. Okey, untuk fasa di blok permulaan ni, masa reaksi memainkan peranan yang sangat penting yang dalam membantu kita mencipta ataupun kita nak melonjakkan badan dengan pantas ke hadapan sejurus selepas isyarat mula diberikan oleh pengadil. So dalam masa yang sama, ia akan sedikit sebanyak membantu atlet untuk memenangi. Sebab apa? Sebab bila kita cepat untuk melonjakkan badan, so kita akan memberi advantage untuk diri kita berbanding orang lain. So daripada situ ia merupakan satu kelebihan lah untuk kita. Okay, seterusnya, berusaha untuk mencapai kelajuan yang optimum untuk tiba di pagar yang pertama. Okay. Untuk fasa ini, aspek yang penting adalah kita punya kepantasan. Kita perlu mengoptimumkan kita punya kepantasan. Kenapa? Sebab untuk keadaan ini, kita nak apabila kita nak berlari hingga ke pagar yang pertama, kita perlu memaksimumkan kita punya kelajuan supaya kita dapat meninggalkan atlet-atlet lain di belakang. So disebabkan itulah kita perlukan kelajuan yang pantas untuk fasa ini. Okay, kemudian mengawal langkah larian sebelum tiba di pagar yang pertama. Okay. Untuk setiap fasa kita perlu kawal kita punya langkah. Sebab apa? Sebab kebiasaannya untuk apabila kita macam contohnya untuk fasa yang pertama ni, apabila kita dari blok permulaan hingga ke pagar yang pertama, ia akan memperuntukkan kita untuk memperuntukkan 8 langkah. So kawalan langkah ni merupakan salah satu yang penting lah juga untuk kita nak kawal. Sebab bila kita dah sampai di pagar yang pertama, macam kita contoh kita sampai di pagar pertama, ia akan memberi kesan kepada kita. Sebab apa? Sebab nanti kita nak langkah guna kaki apa. So bila kita dah bajet semua benda tu, so nanti kita macam bila kita nak melangkah tu mestilah kita punya berdasarkan kita punya keselesaan. Contoh macam cikgu nak melangkah dengan kaki kiri. So nanti cikgu kena bajet lah. Macam mana cikgu nak kawal larian cikgu. So daripada situ kita kena kawal kita punya larian supaya kita punya, apabila kita dah sampai ke pagar yang pertama tu, kaki yang sesuai untuk kita nak melangkah pagar nanti. So daripada situ, sebab itulah kita perlu mengawal kita punya langkah semasa kita nak buat larian untuk fasa yang pertama ini. Okey, kemudian fasa yang kedua iaitu fasa lonjakan. Okey, untuk fasa yang lonjakan ni, aspek yang penting yang perlu kita tekankan adalah kita punya keadaan badan. Okey, keadaan tubuh ataupun posture badan kita perlulah dalam keadaan tegak, menunjukkan kita berada pada posisi yang bersedia untuk menghadap ke pagar yang pertama. Okey, so daripada situ ia akan membantu kita untuk lebih bersedia. Punya posture badan juga memainkan peranan dalam memberikan persediaan kita untuk melangkah ke pagar yang pertama. Okey. Seterusnya, arah gerakan. Okey. Untuk arah gerakan ni, kita perlu membuat lonjakan ke hadapan, bukannya ke atas. Boleh? So sebab apa kita perlu melonjak ke hadapan bukannya ke atas? Sebab bila kita melonjak ke atas, dia akan mengambil masa. Sebab kita dalam sukan lari pagar ni kita mementingkan kepantasan. So apabila kita lonjak dengan tinggi, so ia akan makan masa. So daripada situ
kita akan buang masa macam kita nak cecah ke track balik tu, dia akan ambil masa yang lama. So daripada situ kita perlu meminimumkan kita punya ketinggian lompatan untuk melepasi pagar yang pertama dan pagar-pagar yang seterusnya. Okey. Seterusnya, bahagian pinggul. Okey. Aspek yang penting yang membantu kita dalam melakukan fasa lonjakan ini adalah bahagian pinggul ataupun bahagian kita punya pinggul belakang ni lah. Lepas tu kita punya lutut dan juga bahagian pergelangan kaki yang akan menyokongnya dan yang akan menyokong sepenuhnya kita punya badan. So kaki, bahagian lower body lah orang kata kan. Bahagian lower body memainkan peranan yang penting untuk fasa lonjakan ini. Okey, seterusnya. Kedudukan tangan. Okey, kedudukan tangan. Okay, apabila kita macam contohnya apabila kita nak sedang melakukan lompatan ataupun lonjakan, kita punya bahagian kaki kita dengan bahagian tangan akan bersilang. Contohnya bila kita tangan kiri kita berada di kedudukan hadapan, macam contohnya kan. Macam contoh gambar yang kedua ni. Tengok, dia punya tangan kiri berada pada kedudukan di belakang. So bahagian kaki kanan akan turut berada pada kedudukan hadapan. Dia akan akan bersilang lah. Dia akan berlawanan. Macam contoh bila tangan kiri di hadapan, kaki kanan turut berada di hadapan. Lepas tu kedudukan tangan yang berada di hadapan tu dia mestilah rendah pada bahagian muka supaya dia tidak menutup pandangan kita untuk melihat terus ke hadapan. Okey. Seterusnya, kedudukan lutut. Okay, untuk kedudukan lutut kita, kaki hadapan diayun dengan pantas ke posisi mendatar. Okay, ke posisi mendatar. Sebab apa? Sebab apabila kita nak melangkah melepasi pagar tu, dia akan membantu untuk melepasi ya. Secara tidak langsung ia akan membantu untuk kita nak melepasi pagar yang pertama dan pagar-pagar yang seterusnya. Okay, itu merupakan untuk fasa lonjakan ataupun fasa yang kedua untuk aktiviti sukan lari berpagar ini. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ketiga A. Okey, fasa melepasi pagar dengan kaki hadapan. Okey. Okey, semasa melepasi pagar, bahu berada selari dengan pagar dan pandang ke hadapan. Okey, bahagian bahu mestilah selari dengan pagar dan juga kita punya pandangan haruslah sentiasa menghadap ke hadapan. Bukannya menghadap ke pagar. Kita punya pandangan kena jaga sebab nanti sebagai persediaan lah kepada kita. Kemudian tapak kaki hadapan dorsifleksi. Okey. Tapak kaki hadapan dorsifleksi ni adalah kedudukan kaki kita. Macam contoh macam ni kita ni kan. Macam kedudukan kaki kita adalah pada keadaan macam ni. Ia ada dua posisi kaki, iaitu dorsifleksi dengan plantar fleksi. Okey. Yang mana dorsifleksi ni macam ni lah kedudukan kita, kaki kita berbentuk V. Okey, boleh? Hello? Boleh ya? Boleh go. Boleh. Bosan lah? Tak cikgu, fokus cikgu. Okey. Tangan menyilang ke hadapan dengan kaki, di mana jika tangan kanan berada di hadapan, maka kaki kiri turut akan berada pada kedudukan hadapan. Okey, tadi macam tadilah. Macam tadi macam yang ni. Okey, macam ni lah contoh. Dia akan, kita punya bahagian tangan dengan kita punya bahagian kaki akan sentiasa menyilang. Contoh tu. Kita tengok ni kaki kanan, ni tangan kanan. So kaki kiri yang akan turut berada di hadapan. Benda ni dia akan sentiasa menyilang. Okey. Kaki hadapan. Okey, kaki hadapan ekstensi dengan pantas dan memijak ke bawah dengan pantas pada arah larian. Okey. Okey, kemudian kita ada fasa ketiga B. Okey. Okey, fasa ketiga B. Fasa melepasi pagar dengan kaki memfokuskan kepada kaki belakang pula. Tadi kita memfokuskan kepada kaki hadapan. Yang ni kita memfokuskan kepada kaki belakang. Okey. Sudut antara paha dan bahagian bawah kaki berukuran 90 darjah ataupun kurang. Okey. Kita punya ni. Kita punya bahagian, kita punya sudut lutut kita untuk kaki di belakang mestilah bersudut 90 darjah ataupun kurang. Sebab apa? Sebab ia sedikit sebanyak akan membantu kita untuk nak melepasi pagar
untuk melepasi pagar yang pertama dan pagar yang seterusnya. Okey, kemudian pergelangan kaki belakang dalam keadaan dorsifleksi. Okey, dia sama juga seperti kaki di hadapan. Kaki di belakang juga akan berada pada kedudukan dorsifleksi. Okey. Kaki belakang ditarik ke sisi badan dengan paha hampir selari dengan kawasan larian semasa melepasi pagar. Okey. Kemudian, lutut belakang dalam keadaan tinggi semasa ditarik ke hadapan. Supaya dia tidak berlanggar dengan pagar. So, kita mestilah kita punya lutut belakang mestilah keadaan tinggi. Supaya kita tak berlanggar dengan pagar. Okey. Kaki belakang bertindak untuk meminimumkan ketinggian dan bersedia untuk mendarat dengan cepat. Okay. Kemudian kita pergi pula kepada fasa keempat dan fasa yang terakhir, iaitu fasa mendarat. Okey, dalam fasa yang terakhir ini, ia mementingkan kita untuk memfokuskan kepada kita cara mendarat dengan betul. Sebab apa? Sebab cara mendarat ni memainkan peranan yang penting juga. Sebab untuk kita punya keselamatan ataupun kita punya kedudukan kaki, kita menjaga kita punya kedudukan kaki supaya kita tak terseluh semasa melakukan pendaratan. Okey, boleh? Okey. Kita punya kaki belakang ditarik secara pantas ke hadapan. Sebab apa kita perlu tarik kaki kita, tarik kita punya kaki belakang terus ke hadapan dengan pantas. Sebab apa? Sebab apa? Boleh tak seorang bagi tahu sebab apa kita perlu tarik kaki dari kedudukan belakang ni terus ke hadapan dengan pantas? Sebab apa? Hello? Supaya tak kena pada pagar. Tak lepas. Nak melepasi pagar. Okey, lagi ada lagi tak? Daya pergi dengan lebih laju. Bila semakin kita rendah, laju pun semakin menurun. Okey, betul. Tapi yang kita nak fokuskan kat sini, kita punya kedudukan lutut ni. Sebab apa kita punya kedudukan lutut kita nak pergi ke hadapan dengan pantas, sebab kita nak terus mengubah kita punya posisi daripada kita membuat lompatan ataupun langkahan kepada kita punya kepada kedudukan badan kita berada pada transisi larian. So kaki bila kita dah landing menggunakan kaki kanan macam dalam contoh dalam gambar ni, so kaki kiri ni dia akan meneruskan larian. So sebab itulah kita kena pantas. Kita punya kaki bahagian ataupun kaki belakang ni kena pantas sebab kita nak meneruskan larian pada kedudukan transisi larian dengan pantas lah. Sebab tu kita perlukan kaki di belakang ditarik dengan pantas. Okay. Kemudian kaki yang mendarat. Okay, kaki yang mendarat iaitu kaki hadapan pada bahagian berbola tapak kaki. Okay, kedudukan ini merupakan kedudukan kaki kita ketika mendarat. Supaya kita tak tercedera. Lepas tu kita punya kaki mestilah menghadap ke hadapan. Okay. Kemudian yang terakhir, kontak pada permukaan trek adalah seketika dan kemudian langkah seterusnya dilakukan secara pantas. Okay. So, kira beliau atlet pada kedudukan ini dia akan meneruskan transisi larian dan kemudian terus kepada pagar yang seterusnya. So, jadi secara rumusannya untuk yang first, fasa yang pertama kita dari larian dari steam block hingga ke pagar yang pertama, ia akan mengambil langkahan sebanyak 8 langkah. Ini sebagai pengetahuan am lah pada kamu. Dia akan